Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu berada dalam persafiran dan kamu tidak boleh mendapat penulis, maka adakanlah barang gadaian yang boleh dipegang. Di bawah ini Al-Quran yang menggerakkan hati nurani orang-orang yang beriman supaya menyempurnakan amanah membayar hutang itu dengan dorongan perasaan takwa kepada Allah. Inilah jaminan terakhir untuk melaksanakan segala hukum syarak dan memulangkan hutang dan barang-barang gadaian pada tuan punyanya masing-masing dan menjaganya dengan jagaan yang sempurna. Dan jika kamu telah mempercayai terhadap satu sama lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya. Ayat 208, penghujung ayat 283. Dasar amanah dalam muamalat dan memberi kesaksian. Pihak yang berhutang diamanahkan dengan hutang dari pihak yang memberi hutang diamanahkan dengan barang gadaian. Dan kedua-dua pihak itu diseru supaya menunaikan amanah masing-masing atas nama takwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya. Kata-kata Ar-Rabb atau Tuhan yang Maha Pemelihara berarti Tuhan yang Maha Penjaga, Maha Pengasuh, Maha Pemilik yang Maha Agung, Pemerintah yang Maha Agung dan Pengadil yang Maha Agung. Semua pengertian ini mempunyai saranan yang berkesan dalam suatu situasi bermuamalat, menanggung amanah dan menunaikan amanah. Setengah-setengah pendapat mengatakan bahawa ayat ini telah memasukkan ayat yang mewajibkan pencatatan hutang piutang apabila ada kepercayaan terhadap satu sama lain. Tetapi kami tidak menerima pendapat ini, kerana itu pencatatan hutang piutang adalah wajib kecuali dalam persafiran, dan soal kepercayaan terhadap satu sama lain itu adalah khas dalam persafiran sahaja, di mana kedua-dua pihak yang memberi hutang dan yang berhutang masing-masing diberi kepercayaan. Di bawah naungan seruan kepada takwa, disempurnakan pembicaraan mengenai kewajipan menjadi saksi ketika berlaku perguaman, yang pada kali ini bukan ketika akad, kerana menjadi saksi itu merupakan satu amanah yang diletakkan Allah ke atas leher saksi dan hatinya. Dan janganlah kamu menyembunyi keterangan saksi, dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya berdosalah hatinya. Penghujung ayat 283. Ayat ini melandaskan ungkapannya di atas hati dan menghubungkan dosa penyembunyian itu kepadanya untuk menyelaraskan di antara kerja menyembunyikan dosa dengan kerja menyembunyikan keterangan saksi, kerana kedua-duanya merupakan suatu kegiatan yang berlaku di pedalaman hati. Kemudian ungkapan ini diiringi dengan satu ancaman yang halus, iaitu di sana tiada sesuatu pun yang tersembunyi kepada ilmu Allah, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan kamu. Penghujung ayat 283. Dan dialah kelak akan membalaskan perbuatan itu mengikut ilmunya yang mengetahui segala dosa yang terpendam dalam hati. Kemudian ayat yang berikut terus menguatkan lagi keterangan sepintas lalu itu dan menyedarkan hati supaya takut pada Allah yang memiliki langit, bumi dan kejadian di antara keduanya.
dan yang mengetahui segala isi hati, sama ada yang terpendam atau yang ketara, serta membalaskannya. Allah yang mengendalikan nasib kesudahan para hamba-Nya dengan kesudahan rahmat dan azab yang dikehendaki olehnya, dan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu yang ditaklukkan oleh iradatnya, dan tiada siapa pun yang dapat membantahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.